Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan pilihan raya PRK Air Kuning pada tahun 2022. Sebelum kita bacakan apa keputusan terkini PRK Air Kuning 2025, kita lihat dulu statistik undian pada tahun 2022. Jika dilihat pada statistik tahun 2022 ini, sudah dapat dijangkakan pemenang kepada PRK Air Kuning akan dimenangi oleh Barisan Nasional Pakatan Harapan dan silap-silap hari bulan parti ataupun calon Perikatan Nasional tidak akan dapat uang deposit semula. Ini apabila pada tahun 2022 di P72N48 dengan jumlah keseluruhan pengundi seramai 31.940 orang, Barisan Nasional melalui calon pada waktu itu Haji Isyam Haji Sahrudin mendapat 9.088 undi. Dan di tempat yang kedua, yaitu calon Pakatan Harapan, yaitu Major Dr. Muhammad Nazri Hashim Bersara dengan undi sebanyak 6.875. Dan calon Perikatan Nasional Ustaz Farid berjumlah 6.812 undi. Dan calon PSM yaitu Bawani KS hanya memperoleh 586 undi, dan Parti Pejuang yang diasaskan oleh Tun Mahathir hanya mampu pulang membawa 105 undi sahaja. Jika dilihat saudara-saudara sekalian, pada waktu pilihan raya 2022, gelombang hijau menerpa politik di Malaysia. Pada waktu itu, gelombang hijau dan gelombang Perikatan Nasional membadai negara kita. Namun demikian, calon Perikatan Nasional Ustaz Farid tetap juga kalah dengan hanya dapat 6.812 undi. Jika dibanding dengan Pakatan Harapan jauh meninggalkan calon Perikatan Nasional dengan undi 875. Itu dengan adanya badai. Namun sekarang ini apa yang sudah diperkatakan oleh para pengulas politik dan penganalisis politik, diketahui bahwa badai dan juga ribut Perikatan Nasional yang kononnya akan berterusan itu kini dah mulat padam. Badainya hilang, anginnya tinggal sepoi-sepoi bahasa sahaja. Sejuk pun tidak, panas pun tidak. Dengan itu dijangkakan calon Barisan Nasional pada kali ini akan memenangi pilihan raya kecil Air Kuning untuk kali ini. Pada waktu dulu 2022, calon Barisan Nasional mendapat 9.088 undi. Kali ini dijangkakan calon Barisan Nasional akan mendapat undi sekurang-kurangnya 15.000 undi dan ataupun boleh mencapai 18.000 undi. Ini akan meningkatkan majoriti kepada calon Barisan Nasional. Kenapa dijangkakan itu berlaku? Kerana Perikatan Nasional kelihatan longlai dalam kempen PRK Air Kuning. Mereka kehilangan bisa. Yang ada hanyalah isu-isu picisan seperti isu ladang babi dan isu-isu yang lain yang tidak mampu menandingi kempen Barisan Nasional. Juga dapat dilihat calon Perikatan Nasional dilihat daripada media sosial tidak sehebat tahun 2022. Jadi dijangka keputusan pilihan raya pada kali ini akan dimenangi oleh calon Barisan Nasional dengan jumlah undi sebanyak 18.000 dan akan
mendapat majoriti sekurang-kurangnya 5.000. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keadaan terkini PRK Air Kuning yang sedang berjalan. Kejutan demi kejutan berlaku dan dijangkakan tidak lama lagi kita akan ketahui siapa pemenang kepada pilihan raya ini. Dan ramai yang menjangkakan Barisan Nasional akan kekal menguasai kerusi Air Kuning pada hari ini dan akan menambahkan bilangan majoriti besar yang mana akan menyebabkan calon Perikatan Nasional akan kalah teruk sampai tersungkur ke tanah. Hari ini satu lagi kejutan besar berlaku dalam pilihan raya PRK Air Kuning. 50 ahli penyokong keluar bersatu akhirnya menyertai UMNO. Mungkinkah ini balasan kepada salah seorang pemimpin ataupun bekas pemimpin UMNO yang telah menyertai Parti PAS? Seorang keluar, 50 masuk. Itu balasan, kata netizen. Seramai 50 ahli dan penyokong Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu mengumumkan keluar parti berkuat kuasa pada Khamis selepas kecewa dengan kepimpinan parti. Semua mereka yang berusia antara 18 hingga 40 tahun meninggalkan parti bagi menyatakan sokongan kepada UMNO dan Barisan Nasional. Kejutan ini satu tamparan yang sangat hebat kepada calon Perikatan Nasional dan juga Parti Bersatu. Bekas ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu Cawangan Simpang 3, Adam Iskandar Ismail berkata, keputusan diambil selepas hilang keyakinan terhadap kepimpinan Bersatu dan Perikatan Nasional dalam menjaga kebajikan masyarakat, terutama golongan belia. Saya anggap saya tersalah lorong, katanya. Sepatutnya saya kena bersama dengan kerajaan untuk menaikkan anak-anak muda di kawasan ini, katanya lagi. Sebelum ini, terlalu kosong, ke sana ke sini tidak ada sesiapa yang beri panduan. Apabila mereka anak muda minta sebarang bantuan, kita tak dapat nak tunaikan, katanya yang telah bersama Bersatu sejak tahun 2019. Kesemua mereka telah menyerahkan borang keahlian baharu UMNO kepada pemangku Ketua UMNO bahagian Tapah, Khairul Azmi Ghazali di Pusat Daerah Mengundi PDM Simpang 3 dekat Bidor di sini pada Khamis. Adam Iskandar berkata, keputusan mereka tidak dipengaruhi mana-mana pihak selain menegaskan mahu menarik lebih ramai sokongan anak muda kepada Barisan Nasional menjelang pilihan raya umum akan datang. Kata beliau lagi, saya punya tekad sekarang adalah untuk membantu rakan-rakan saya melalui Barisan Nasional, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu tamparan yang sangat besar kepada Perikatan Nasional khususnya Parti Bersatu. Sekarang kita tahu dalam pilihan raya PRK Air Kuning dan dalam Dewan Undangan Negeri Perak berlaku krisis dalaman Parti Bersatu yang melibatkan Peja dan seorang lagi pemimpin daripada Parti Bersatu. Sehingga Hamzah Zainuddin terpaksa turun padang membantu menyelesaikan isu tersebut. Adakah ini adalah penghujung kepada hayat Parti Bersatu di Perak? Kerana dapat dilihat yang kuat di Perak bukanlah Parti Bersatu, tetapi Parti PAS. Apa pula pandangan PAS tentang perpindahan 50 orang ahli dan penyokong Parti Bersatu ini dan menyertai UMNO? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.